الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Maka apabila kau bersahabat dengan dia, kat mana? Itu muka surat 37. Ni duk cerita jangan duk kawan dengan orang jahil. Kata Syekh, maka apabila engkau bersahabat dengan dia dengan orang jahil, jadi terhati-hati engkau kepadanya. Terhati-hati ni dia asal daripada hati. Sebab tu kalau bahasa-bahasa dulu ni dia tukang jadi alif kepada ha. Kadang-kadang ha kepada alif, tapi kebanyakannya alif kepada ha. Sebab tu panggil pokok hati-hati. Pokok hati-hati ke mana? Pokok macam hati, warna merah tu kan, pokok hati-hati. Dia tak panggil pokok hati-hati, pokok hati-hati. Jadi hati kita akan terikat dengan orang. Dia tak kira lah kawan orang jahil kah, kawan orang baik kah, dia macam tu, dia akan terpengaruh. Itu dia panggil terhati-hati. Terhati-hati ni maknanya hati akan terpikat. Tu macam Tuhan, dia asalnya Tuhan, kita panggil Tuhan. Lepas tu kadang kita marah kepala otak hang. Kepala otak tu, kepala otak, jadi kepala otak. Tu banyak lagi ya. Kalau kita jadi orang tuha, orang tua tu, orang tuha. Tu dia banyak alif tukar kepada ha. Ha tukar kepada alif. Tuan jadi Tuhan. Hati-hati, hati-hati, jadi pokok hati-hati. Mana pokok macam hati tu? Tu pokok hati-hati, kepala otak. Tu tak tahu, tak tahu. Asalnya tahu, alif waw, tahu ni tahu. Gitu. Gini. Apabila engkau bersahabat dengan dia dengan orang jahil, jadi terhati-hatilah engkau kepadanya. Terhati-hati ni makna terpengaruh. Asalnya terhati-hati. Jadi terhati-hatilah, jadi terpikat hati, terpengaruhlah engkau kepadanya. Jadi kita akan terpengaruh, lekat hati dekat dia. Dia asalnya bukan dekat orang jahil. Kawan dengan siapa-siapa pun dia akan terikat, dia akan terpengaruh. Kalau kawan dengan siapa-siapa dia akan terpengaruh. Kalau kawan orang jahil jadi bahayalah. Kawan dengan orang baik, alhamdulillah terpengaruh. Terpengaruh dengan orang soleh, alhamdulillah. Terpengaruh dengan orang jahat, habis. Sebab tu kata ulama, as-suhbah mu'assiratun. Bersahabat ni dia memberi kesan dan pengaruh. As-suhbah mu'assirah. Paman sahabal ghafilin. Siapa-siapa yang bersahabat, berdamping dengan orang lalai, ghafala, dia akan lalai. Wa man sahabaz zakirin zakara. Siapa-siapa yang berkawan dan berdamping dengan orang yang ingat Tuhan, dia akan ingat Tuhan juga. Dia duk kawan dengan orang zikir, dia zikir juga.
Habis-habis dia dengar zikir kawan. Tu. Kalau dia duduk kawan dengan orang lalai, dia akan lalai. Duduk kawan yang pok-pok main muzik. Nak zikir apa? Tak serap mohon. Jadi as-suhbah muassirah. Bersahabat ini memberi pengaruh. Berhati-hati. Faman sahabaz zakirin, faman sahabal ghafilin ghafala. Waman sahabaz zakirin zakara. Bersahabat ini dia memberi pengaruh. Siapa yang berkawan dengan orang lalai, dia akan terpengaruh dengan kelalaiannya. Dan siapa yang berkawan dengan orang yang ingat Tuhan, dia akan terpengaruh dengan ingat Tuhan. Berkawan dengan orang baik, dia akan jadi baik. Berkawan dengan orang jahat, dia akan jadi jahat. Itu. Lepas tu dalam hadis tersebut, innama masalul jalis salih wal jalis su' kahamilil miski wa nafikhil kir. Sesungguhnya perumpamaan orang yang duduk bersekedudukan, duduk berkawan dengan orang soleh dan bersekedudukan dengan orang yang jahat, kahamilil miski, seperti orang yang membawa kasturi dan orang yang mentiup al-kir. Tiup apa dia, orang duduk tempat pedang, duduk pom-pom, duduk tiup tu kan, duduk buat pedang. Tu nafikhul kir. Dia panggil apa bahasa tak tahu. Orang duk buat pedang, duk tiup pung dalam bawah api tu, duk holok besi. Tu nafikhul kir. Jadi kalau kita kawan dengan orang baik, semacam mana kita kawan orang yang duk jual kasturi. Tu orang yang dia ni duk jual kasturi. Kalau kita kawan orang jahat, macam kita duk dapi, duk kawan dengan orang yang duk tiup api tu, duk buat pedang dalam tawang tu. Itu adalah hadis dari hadis sahih. Nabi kata, kalau orang yang jual miski, orang yang jual minyak kasturi, ada kalanya dia bagi kat kita. Kalau tak bagi kat kita, kita dapat bau wangi dekat dia, sebab dia jual minyak kasturi. Tidak pun kita boleh beli dekat dia sendiri. Wa imma an tabta aminhu, kita boleh beli dekat dia. Adapun orang yang duk tiup, ini perumpamaan orang yang kawan dengan kawan yang jahat. Seperti mana kita kawan tukang besi, kita pun tukang besi tukang besi duk bakang, bukan tukang besi duk buat besi saja dah, duk buat pedang tang duk tiup. Itu nafikhul kir, dia panggil. Orang yang macam ni, orang yang kawan dengan orang jahat, macam mana kawan dengan pok-pok duk buat besi ni? Mana ada kala terbakar baju hang dengan sebab duduk dekat dia, ataupun hang dapat bau yang cukup busuk kan. Kalau kawan dengan orang yang baik, macam mana berkawan dengan orang yang minyak wangi. Kalau hang tak beli pun, dia tak bagi pun, hang dapat bau wangi kat dia. Kalau tidak pun dia bagi kat hang, dia pun hang boleh beli kat dia. Kalau hang kawan dengan pok-pok yang tukang besi, duk bakar besi, duk buat pedang tu, ada kalanya hang dapat panas, tidak pun hang dapat bau busuk. Bau busuk besi ni, bau besi, bau macam masam, tak masam bau dia. Bukan macam bau busuk, bau besi. Kita pun tak mau kalau berkawan dengan pok-pok besi. Itu perumpamaan dalam hadis Nabi sebut. Jadi kalau kita kawan dengan orang baik, kita dapat baik. Kita kawan orang jahat, kita dapat jahat. Itu. Tak bagi kita baca dulu. Maka apabila engkau bersahabat dengan dia, dengan orang jahat, jadi terhati-hati, terikat hati engkau kepadanya. Asalnya terhati-hati, jadi terikat hati. Dan apabila engkau dapat akan dia dengan hati kau, tu nampak tak? Apabila kau dapat orang yang jahil tu dengan hati kau, mana hati kau dah terpikat dah, memang dah ikat dah dia, memang dah berkenan dekat dia dah. Atau dengan mata kau dah nampak elok dan tak elok pun elok, nescaya engkau dapat akan dia, akan orang jahil itu di dalam halnya, di dalam sikapnya dan keadaannya yang sangat buruk. Hal orang jahil itu yang buruk.
yang sangat buruk kerana jahilnya orang jahil itu. Dan jika engkau ikut akan dia, akan orang jahil itu, pada perkataannya atau pada perbuatannya, maka jadi sia-sia jua ikutan kau itu. Jadi sia-sia ikut dia. Sebab tu nak kawan ni, dia bukan berkawan ni kalau ikut Arab, suhbah. Suhbah ni makna berdamping. Dengan orang alim pun dia panggil berkawan, cuma kata tak sesuai kita panggil berkawan orang alim, dia panggil berdamping. Asalnya makna sama ya, bersahabat dengan orang alim. Sahabat mana sahibah, sahibah mana damping. Cuma takkan kita nak panggil orang alim berkawan dengan tok guru, takkan pula. Tapi kita duk main, duk mengaji, main duk ziarah tu, dia pun berkawan juga. Tapi Arab dia tak, dia panggil suhbah, kita panggil berkawan, jadi tak sedap. Dia sebenarnya boleh belaka. Suhbah ni berarti berdamping. Kalau kita berdamping dengan kawan-kawan kita, dia panggil berkawan. Kita berdamping dengan ulama, kita panggil berguru, ziarah, ambil berkat. Nah, macam itulah. Cuma dia panggil suhbah dalam Arab. Nah, Melayu kita ni, dia Melayu ni terjemahan dia tak banyak. Rasanya dengan ulama berkawan juga dia panggil. Tapi kalimah berkawan ni, bila sebut berkawan ni jadi tak sesuai. Macam ayah. Ayah pun suhbah, berdamping dengan ayah. Tapi takkan nak kata kawan dengan ayah. Takkan nak berkawan dengan ayah pula. Tapi bahasa Arab suhbah. Suhbah ni mendekat diri. Kan senang. Dengan ulama pun suhbah. Kalau ikut bahasa, kalau terjemah kita lah, dengan ulama pun berkawan, dengan ayah pun berkawan, dengan mak pun berkawan. Tapi kita bila guna kalimah kawan, jadi tak sesuai pula. Tapi Arab kalau suhbah, dengan mak bersuhbah, dengan pak dia suhbah, dengan ulama pun bersuhbah. Suhbah ni berkawan, bersahabat, berdamping. Sahibah ni maknanya macam ni, sahibah. Itu sahibah, berdamping. Bahasa Melayu kita ni payah. Bahasa Melayu ni bahasa miskin. Bahasa miskin. Adalah nak lawan bahasa Arab mana boleh. Bahasa Arab bahasa syurga. Orang putih tak lawan bahasa Arab ni. Bahasa orang putih ke bahasa apa, semua bahasa yang daripada Allah. Bukan bahasa Allah, bahasa daripada Allah. Dalam ilmu wadak ni, ilmu wadak dia bahas semua bahasa daripada Allah. Allah bagi ilham orang bercakap. Cuma Arab memang bahasa Allah. Cuma orang putih Tuhan tak cakap lah bahasa orang putih. Tapi semua bahasa yang ada, semua daripada dia bagi ilham. Tapi Arab memang bahasa Tuhan, memang bahasa dia. Sebab tu Quran bahasa Arab. Dia tak boleh bahas betul. Tadi orang tak faham ni dikritik pula. Tuhan tu cakap Arab dah huruf surah, sudah. Saya kan duduk kena ni. Saya duduk kena teruk. Macam-macam dia berkata. Tuhan cakap huruf surah pula dah. Orang cakap kot lain, dia pun faham kot lain. Hak kalam Tuhan mana ada huruf surah. Hak kalam dia tak ada huruf surah. Cuma hak dia bercakap ni Muhammad tu bahasa apa? Bahasa Arab. Tak mustahil kalau dia cakap ni Musa, dia cakap bahasa Ibrani. Tapi orang silap faham ni, dia kata macam-macam. Ni hak geng-geng mengaji sisi lah. Dia pergi buruk, pergi terjemah, pergi hantar sampai Mesir, hantar sampai ke negara Arab. Jadi popular juga lah saya ni. Sampai ke Azhar dia hantar, ni ustaz ni cakap apa ni. Pergi hantar dekat orang artisi. Dia kata betul dah kalam tu hamil kan. Pergi cari orang hak artisi, hak bahas yang bidang lain. Pergi bagi pula hantar kat ulama yang suka mengkafirkan orang. Ahbah lebih. Kena selalu saya syirik dia tu. Macam-macam zaman lalu. Masa muda-muda tu tak mau duk ngaji rajin. Masa duk pondok tak mau ngaji rajin. Bila jadi hero dan Facebook ni, dia jadi alim. dia tak sama kita dapat ilmu dengan mengaji dengan kita mengkaji. Lalu bila dah kita reti sikit, duk buka dalam internet, duk kaji. Kita mengaji lain. Dia mengaji ni kita ambil petua guru dia ambil pada mulut. Dia bukan dapat dalam kitab, tak jumpa. Dalam kitab kita tak jumpa. Ada perbahasan yang kita tak jumpa dalam kitab. Itu kita kena jumpa dengan mulut guru saja.
Sebab tu kelebihan kita mengaji kat guru Toto ni, atau kita mengaji dekat orang yang mengaji kat guru Toto. Berarti kalau kita mengaji kat orang pondok dia lain. Kalau orang pernah zuk lah, kalau orang jadi nak seronok ceramah, dia tak seronok mengaji guru pondok ni, duk baca bamak. Tapi kalau orang yang duk mengaji betul, dia seronok dengar. Dia ada buah-buah yang tak ada tempat lain. Tak ada dalam buku. Sebab apa? Dia ambil pada mulut guru. Hak ni yang pokok baru hak jenis ambil ilmu kaji ni, dia kata pelik ni, ambil mana tak tahu. Lepas tu ilmu ni dia bersanad. Al-isnad minad-din, silsilah. Orang panggil rantaian guru ni setengah daripada agama. Nabi kata Abdullah bin Mubarak, rantaian guru setengah daripada agama. Laulal isnad laqala man qala masya. Kalau tanpa ada rantaian, orang akan bebas bercakap. Sebab tu sekarang kita tengok orang bebas bercakap. Dia bercakap kat mana pun. Tapi tok-tok dia cakap, dia ada ambilan dekat atas. Dia tak tok-tok dia tak cakap ikut suka begitu tak. Tak apa, dia ada disiplin dia. Dia nak cakap, dia ada rantaian dia ada bagi. Al-isnad dia bagi. Betul, orang lain ni cakap bebas, ikut dia nak cakap. Siapa nak kata apa? Tu. Itu penting kita kita mengaji cara kita tua ni. Kita tak jumpa. Berarti kita tua ni baru dalam YouTube payah nak jumpa. Payah nak jumpa orang baca kita tua ni. Sebab apa? Tak ada. Dan jika engkau ikut akan orang jahil pada perkataannya atau pada perbuatannya, maka jadi sia-sia jua. Sia-sia jua ikutan engkau itu, kerana tiada berbetulan dengan yang sebenarnya. Tak berbetulan dengan sebenar. Dia buat apa bukannya betul, tak mutabaqah pada wakil. Orang jahil ni buat apa ni, dia tak kenal. Bukan tak kenal. Lepas tu kalau kita nak cerah, duk cerita bab-bab ni lah kan. Lepas tu macam riwayat yang masyhur kan, cerita tentang kita ni sekurangnya kita makan dengan orang alim. Kita letak makan orang alim sampailah je benar. Sampailah. Hang ada tak pernah makan dengan orang yang makan orang alim? Sampai tahu tu? Pernah tak makan orang alim? Tak pernah. Sampailah hang pernah tak makan dengan orang yang makan dengan orang alim? Sampai tahu tu? Habib tak ada, tak apa, tak pernah makan orang alim pun pernah makan dengan orang yang pernah makan orang alim. Maknanya apa? Nak beritahu kata betapa hebatnya kalau kita berkawan dengan orang alim ni. Habib tak ada orang yang pernah berkawan orang alim. Ni kita sengaja duk cari orang jahil, tak mau kawan orang alim, duk jauh diri. Baik kalau kita kata dia tu tak alim pun, ustaz tu saya contohnya bukan alim, tapi kurangnya saya kawan dengan alim. Kurangnya tok tanya kawan-kawan hang, anak-anak murid hang dia bagi kat hang tu, dia lepas hang tak alim mana bersiapa, aku nak syafaat mai. Kurang itu tak apa dah. Saya tak alim, tok tanya siapa dia anak-anak murid hang pernah mengaji kat hang tu. Ada pernah mengaji kat hang walaupun hang tak erti pun tu. Kalau tok kata tak apa, walaupun hang tak pandai mana, tapi ada siapa dia bunyi, saya tunjuk belakang mana kenal kan. Tok tolong sebab tok saya bukan seorang, banyak. Dekat 100 tu sikit, orang dulu banyak lagi. Dekat 100 orang guru saya. Minta lah syafaat. Kalau tok saya tak terhebat mana, tok atas lagi tu. Tok Syekh main tok kenali main pol. Saya guru saya 3 orang ada main tok kenali. Tak apa kalau saya tak alim. Tok saya tak alim juga. Tok kenali tekan tak alim. Tok kenali main Syekh Wan Ahmad. Syekh Wan Ahmad main Syekh Daud. Tu naik ke atas. Lepas tu kelebihan dia, kena pula pok di atas semua nak syafaat. Oi Din, siapa yang nak moyang? 3-4 orang tu di atas datang. Aku nak syafaat depa ni. Tu. Itu kelebihan dia. Dia nampak saya ni jahat. Kalau saya ni jahat, tak apa. Orang atas saya elok. Kenapa kata alim ke? Atau nampak je tak boleh. Tak, orang atas saya elok, insya-Allah. Saya akan tolong nanti insya-Allah. Sama-sama tolong saya sendiri, tolong tuan-tuan semua. Tu ramai di atas. Saya walaupun tak tahu mana, tapi sisilah saya ada.
Kalau nak tuan tak suruh tuan-tuan tengok, saya nak tunjuk. Isilah sampai Rasulullah. Baik Quran, baik ilmu tauhid, baik ilmu fiqh, ilmu apa, saya ada di rumah. Tapi tak bagilah. Minta kena bagi lama boleh bagi. Dah alim lah kita bagi. Isilah sampai Jibril. Sampai apa dah? Daripada an Jibril, an Rasulillah, daripada saya ni atas an Rasulillah, an Jibril, an Mikail, anilah dia main kat Mikail. Pelik, tu tak tahu semua. Dia main kat Mikail, dia tak main kat Jibril. An Jibril, an Mikail, anilah dia begitu. Perbahasan ni kita tak tahu macam mana. Sebab benda yang hak elok ni dia main daripada Mikail. Mikail ni dia turun hak baik. Jibril ni dia tukang sebab kan. Hak benda baik ni, subuh, iman apa semua, benda hak baik-baik semua Mikail. Jadi ilmu hak baik pun macam Mikail. Jibril tu bagi kat Rasulullah. Kalau kira sanad ilmu kalau hak lain tu memanglah Jibril lah. Tapi kalau sanad ilmu ni dia macam tu. Hak saya tu ada daripada ulama-ulama an Rasulullah, an Jibril, an Mikail, anillah, daripada Allah. Dia Mikail, dia ikut Mikail. Allah Allah. Dia bukan Mikail, Jibril lah. Jibril, Mikail, daripada Allah direct. Kalau dia kata kawan dengan dia kalau bagus, tak apalah. Orang atas-atas dia. Saya pun harap macam tu. Harap depa di atas-atas dululah syafaat. Sebab ulama ni dia boleh syafaat. Dia boleh syafaat umat seperti mana bintang di langit. Dia kalau orang hafal Quran, dia boleh hafal keluarga. Dia boleh syafaat keluarga orang hafal Quran. Dia boleh syafaat anak bini dia, keluarga dia, pak dia, itu hafal Quran. Tapi orang alim seperti mana kan nujum pisang sebenarnya bintang di langit, dia boleh syafaat. Dia pun boleh syafaat ramai. Atas kita ni beratus orang ni. Hak ni pula bukan. Hak nak syafaat siapa lagi? Hak Tok Wan ni ke atas tanya pula. Ada lagi yang nak buat hang. Hang tak boleh tolong, aku nak tolong kan. Mudah-mudahan begitulah. Itu sampai tahap tak apa, hang tak nak makan orang alim pun hang dah makan tak dengan orang yang pernah makan dengan orang alim. Sampai tahap tu dah kata orang alim ni dia hebat. Saya ni kalau kata tak alim, hang pernah mengaji kat orang alim tak? Pernah. Kalau tak pernah pun hang pernah mengaji tak? Dengan orang yang tak alim dan atas dia alim? Pernah. Dia mesti ada orang alim kat atas tu. Apa jangan takut. Kita kawan dengan orang reti lebih baik daripada kawan orang tak reti. Itu je sebab apa? Orang reti ni dia buat barangkali tidak berbetulan perkataan dan perbuatannya dengan yang sebenar. Dia panggil tidak mutabakah pada wakil. Kadang-kadang dia berasa dia cakap betul dah, tapi dia tak tahu rupanya tak betul. Kadang-kadang dia berasa dia buat tu betul dah, padahalnya tak betul. Dia duk berasa je betul. Sebab apa? Dia nak kata betul macam mana, sedangkan dia sendiri tak tahu, tak boleh nilai. Dia tak boleh nak nilai kan. Kita takut macam mana? Kita takut kalau syurga tak apa. Habis nak masuk syurga, siapa lagi kawan hang? Siapa lagi yang ada? Hang sebut main nak syafaat. Tapi kita takut kawan kita yang jahat duk nakal. Siapa lagi kawan hang? Siap sudah. Mereka tanya siapa lagi kawan hang? Mampir. Dia Allah dia tahu belakang saja, dia nak tunjuk ilmu dia. Dia suruh malaikat tanya, siapa lagi kawan hang yang kawan dengan hang? Ada kat seorang ustaz tu. Kena ustaz malam tu dia pergi pula malam tu. Kena tak pasal kena heret masuk neraka. Takut bukan tidak bang tak ada hadis. Duk takut macam tu lah. Kalau dia nak kiyah boleh kiyah. Banyak hadis-hadis yang semacam ni, tapi sebab kita tak kata hadis lah. Takut jadi macam tu. Takut kawan kita heret kita. Dia heret. Tak dia kata apa? Sebenarnya bukan saya seorang je ni, ada lagi, bahkan ada seorang ustaz pula dia tu. Mampir kan? Ada ustaz pula, saya tak sangka dia pernah ikut saya. Mampir ustaz kena panggil pula nak masuk syurga dah hang mai ustaz. Malaikat panggil hang mai ustaz, mampir. Tak ni kan orang memang. Sebab tu kata dalam Quran ni cerita dialog bahala-bahala kan. Dialog bahala-bahala. Pok-pok tu kata bahala tunjuk siapa yang sembah dia. Kemudian dia pula tanya pula, kami bukan ikut, dia tu yang ajak.
Kan? Orang yang ajak mereka pula sembah berhala. Hak yang ajak tu dia kata apa? Hang ikut apa? Mereka kata pula hang ikut kami apa? Memanglah kami salah kami ajak, tapi apa hang ikut? Habis. Nak cakap tadi itu dalam Quran cerita. Dan ni cek siapa kawan hang? Dia tunjuk habis kawan aku. Sudah, sebab itu tak sah. Nak kawan orang jahil, kawan dengan bab dunia tak apa. Kawan dengan bab dunia ataupun dia tak buat kita rosak, tak apa. Dan kita pula boleh ajak dia kepada baik. Tapi jangan kita kawan orang jahil ni kita ikut dia dengan terpengaruh. Memang kita kata tak terpengaruh, tapi dia akan terpengaruh. Tempiah dia tu ada aura, tu aura jahat tu kena. Tu masalah ni dia ada aura kan. Aura jahat dia tu ada. Dan kerana inilah, kerana jangan berkawan dengan, jangan bersahabat dengan seorang yang jahil. Jaga tu. Kerana inilah, ambil muka surat sebelah tu, bab tajuk dia tu. Maka kerana inilah, kerana tidak boleh berkawan dengan orang jahil, berkata Syekh Hikam. Ini baca Syekh hukum pula. Syekh Hikam. Tu Tuan Hikam, berkata Syekh Hikam, wala an tashaba, baca begitu. Wala an tashaba jahilan la yarda an nafsihi khairul laka min an tashaba aliman yarda an nafsihi. Wala an tashaba jahilan la yarda an nafsihi khairun laka min an tashaba aliman yarda an nafsihi. Khairun laka tu khababi wala'an. Itu dia. Artinya itu taukid tu. Sesungguhnya, baca kita sesungguhnya, bersahabat engkau akan orang yang jahil, yang tiada menurut ia akan hawa nafsunya, dan lebih baik bagi engkau daripada bahawa engkau bersahabat akan orang yang alim yang menurut ia daripada hawa nafsunya. Sebab tu dia duk cerita di sini orang jahil dengan perkara agama. Kan dia kata muka sebelah tu, jangan bersahabat dengan seorang jahil dengan perkara agama, istimewa hak bangsa i'tikad akidah. Tu. Kemudian di sini pula disebut, dia nak beritahu kata apa? Kalau seorang sahabat itu walaupun dia jahil, tapi dia boleh membawakan kita kepada mendampingi kepada Allah, ataupun dia ni orang jahil yang tak ikut hawa nafsu, lebih baik daripada kita berkawan dengan orang yang alim yang ikut hawa nafsu. Jadi nak beritahu kata apa? Kalau orang tadi ni, kalau orang alim ikut hawa nafsu tak baik ikut, apatah lagi orang jahil yang ikut hawa nafsu. Nak faham? Kita berkawan dengan orang yang jahil yang tak ikut hawa nafsu lebih baik daripada kita berkawan dengan orang alim ikut hawa nafsu. Maknanya apa? Kalau ada orang alim tak ikut hawa nafsu, dan selalunya orang alim tak ikut hawa nafsu, lebih baiklah daripada kita berkawan orang yang jahil ikut hawa nafsu. Kenapa tu nak bagi masuk dengan hadis dengan dia kata datang di atas, dia tak berkawan orang jahil. Tiba-tiba dalam hikam ni dia kata hang kawan orang jahil lebih baik daripada kawan orang alim ikut hawa nafsu. Tak nak beritahu kata apa? Kalau dalam kebahagiaan hikam, berkawan dengan orang yang jahil yang tak ikut hawa nafsu lebih baik. Maknanya kalau kita berkawan dengan orang alim yang tak ikut hawa nafsu, lebih baik daripada kita berkawan dengan orang jahil yang ikut hawa nafsu. Itu. Sebab apa? Dah lah jahil, ikut hawa nafsu pula. Hak dia ni alim, ikut hawa nafsu, tak apa lagi. Rosak tu rosak dekat dia. Dia yang dosa besar dekat dia sebab dia reti. Tapi kalau dia reti, seorang kita dapat jugalah, kita dapat juga satu ilmu daripada dari yang lain. Itu kelebihan dia.
Cuba kita baca hal ini. Sesungguhnya bersahabat engkau akan orang yang jahil yang tiada menurut ia akan hawa nafsunya, iaitu lebih baik daripada engkau, daripada bahawa engkau bersahabat akan orang yang alim yang menurut ia daripada hawa nafsunya. Itu. Jadi maknanya, kalau kita bersahabat dengan orang alim yang tak ikut hawa nafsu, lebih baik daripada kita ikut orang yang jahil yang ikut hawa nafsu. Itu maksud dia. Yakni bermula orang yang jahil, iaitu tiada tertipu engkau dengan dia. Cuma orang jahil kita tak tertipu dengan dia sebab dia jahil tak tahu apa. Cuma orang alim kita tertipu dengan dia sebab dia tahu. Iaitu tiada tertipu engkau dengan dia kerana engkau ketahui akan dia orang jahil itu jahilnya. Kita tahu kata dia jahil. Jadi tiada engkau ikut akan dia. Tetapi jika engkau ikut akan dia jua, kalau kita ikut dia juga orang jahil tadi, terkadang berbetulan juga, kadang-kadang betul juga, kadang-kadang kena. Tiada ikut akan dia, terkadang berbetulan juga dengan barang yang sebenarnya dengan hakikat. Kenapa? Kerana tiada redha ia seorang daripada hawa nafsunya. Apa maksud? Iaitu bersalahan orang yang alim. Jadi begini, tiada tertipu engkau dengan dia dengan orang jahil kerana engkau ketahui akan dia orang jahil itu jahilnya. Kita tahu kata dia jahil, kita tak boleh ikut dia. Jadi tiadalah engkau ikut akan dia akan orang jahil. Tetapi jika engkau ikut akan dia jua, jadi kita ikut dia, terkadang berbetulan jua dengan barang sebenar, kadang-kadang betul juga walaupun dia jahil. Bukan semua orang jahil dia buat benda tak betul, kadang-kadang kebetulan betul. Tapi kalau dia buat tu kerana tiada redha ia orang jahil daripada hawa nafsunya, dia bukan tahu sebab dia jahil. Kalau dia buat salah dia bukan tahu. Dia buat salah dia tak tahu. Tapi kalau dia buat salah dia tak tahu pun, dia dosa juga, tapi tak semacam dengan orang alim buat salah yang dia tahu. Orang jahil dia buat salah berdosa, tapi tak semacam dosa orang jahil yang buat salah. Orang jahil yang buat salah berdosa, tapi tak semacam dosa orang alim yang buat dosa, yang buat salah, yang berdosa. Ni orang alim, dia ni jahil, dia buat dosa, dia berdosa, tapi dosa dia tak semacam dengan orang alim yang buat dosa. Dia ni jahil buat dosa, dia ni orang alim buat dosa. Gitu. Tapi dosa tetap dosa. Jangan kata, dia jahil nak buat macam mana? Kenapa hang tak mayang ayah aku jahil? Tu bukan jahil. Tu gila orang panggil. Orang gila ya, dia beranak pada asal itu dia tahu kata sembahyang tak wajib. Orang lain semua berkata sembahyang ni wajib. Jadi memang jahil cukup teruk lah, tak ambil tahu. Dia kata apa? Aku tak sembahyang, aku tak tahu kata sembahyang wajib. Sudah teruk lah. Nak beritahu kata begitu. Orang jahil yang buat dosa, dosanya tak semacam dengan dosa orang alim yang buat dosa. Sebab tu dalam kata Syekh Ibn Ruslan, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Orang alim dengan ilmunya tak beramal, maka dia diazab lebih dahulu daripada penyembah berhala. Maknanya apa? Dosa dia lebih dahsyat daripada dosa orang kafir. Sebab apa? Dia buat dosa dalam keadaan dia tahu, dan orang kafir buat dosa dalam keadaan tak tahu. Itu iaitu tulis orang jahil itu, iaitu orang jahil
bersalahan orang yang alim yang jahat. Nampak tak? Orang alim yang jahat lebih teruk daripada orang jahil yang jahat. Sebab apa? Orang jahil yang jahat, dia buat jahat dalam keadaan dia jahil. Orang alim yang jahat, dia buat jahat dalam keadaan dia alim. Apa belik cakap tu? Biar dia belik sikit. Baik. Bersalahan orang yang alim yang jahat, iaitu orang alim yang jahat yang redha dia buat tu, dia tahu ada salah. Orang jahil dia buat, dia tak tahu ada salah, cuma dia tetap salah, tapi salah dia tak semacam salah orang alim. Itu. Padahal yang redha ia di perahu nafsu, dia buat tu dengan sukarela dia, memang dia tahu benda tu tak boleh. Maka iaitu orang alim yang jahat tu, tertipu engkau dengan dia, dengan orang alim jahat, kau akan tertipu dengan dia. Kenapa? Kerana engkau iktikad akan dia, akan orang alim itu alim, padahal pekerjaannya tiada berbetulan dengan yang haknya, yang sebenar. Sebab apa? Kalau orang alim menjudi, pekerjaannya sebenar, judi itu haram, tapi dia buat juga. Padahal nafsu, padahal kerana mengikut ia dengan hukum baik. Kerana engkau iktikad akan dia orang alim yang jahat, alim padahal pekerjaannya orang alim itu tiada berbetulan, bertepatan dengan yang hak, dengan yang sebenar di sisi Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana mengikut ia orang alim yang jahil dengan hukum yang dicenderung oleh nafsunya juga. Orang jahil buat ikut nafsu juga, cuma dia tak apa nak tahu sangat. Orang jahil dia tahu benda tu haram, tapi maknanya dia tahu ni tak semacam taunya orang alim haramnya arak itu. Orang alim tahu haram tu arak, dia tahu pula lagu mana hukumnya, lagu mana seksa di akhirat, lagu mana ayat Quran mengharam. Dia tak macam orang jahil. Orang jahil dia ada dua. Hak jahil tak tahu apa tulis, hak ni masuk juga jahil. Dan dalam kitab ni jahil ni mana? Dia tahu kata haram, tapi dia tak tahu macam mana orang alim tahu haram, hakikat haram arak itu. Betul tak? Macam kita, Tok Guru dia tahu Allah tu ada, tak semacam yang kita tahu Allah ada. Kita kata Allah Tuhan kita, Tok Guru kata Allah Tuhan dia. Cumanya kata dia dan tahu dia tak sama ni kata kita dan tahu kita. Itu juga orang jahil. Kita tahu arak haram, tak semacam orang jahil tahu arak haram. Cuma orang jahil ada dua. Ada yang dia tak tahu langsung, tak tahu kata arak tu haram, dia ni memang teruk ni. Dia ni memang dia ni kalau kira tak tahu nak kata buat macam mana. Memang dahsyat lah, tapi tak tahu arak haram. Tapi yang banyak mana hal ni, dia tahu arak haram, tapi dia tak tahu macam mana haram arak tu, macam mana orang alim tahu. Itu makna orang jahil. Bukan jahil tak tahu apa langsung, cuma tak tahu apa langsung dia dulu pecah pula. Tak tahu apa langsung ni dengan sebab dia beranak di atas bukit. Hak ni Tuhan maaf lah, beranak atas bukit, beranak tak tahu siapa beranak kat dia. Kena kembali pada cerita Tarzan, naik kapal terbang, duduk jatuh beranak gajah belah. Cerita bukan betul pun, betul kata Tarzan, tak betul kan? Takkan pula gajah beranak orang tu. Tahu mana gajah beranak keluar anak orang, beranak dalam hutan. Dia tak boleh nak cakap apa. Dia ni jahil ni Tuhan maaf, masuk syurga ni, mati masuk syurga. Dia tak pernah turun bawah, dia duduk kawal, duduk besar dalam hutan seorang-seorang, dan siapa pun tak tahu. Sebab tu Tarzan ni dia mati masuk syurga. Ini fatwa saya, Tarzan mati masuk syurga. Kita tak tahu masuk syurga lah, tapi Tarzan mana ada. Tapi kalau ada masuk syurga dia. Apa? Dia nak cakap tu cakap tak boleh. Ustaz main dakwah tak boleh. Dia beritahu tiba, dia tahu pasal binatang ni. Tarzan masuk syurga, Tarzan masuk syurga, Ultraman masuk syurga, Superman masuk syurga. Masuk tak Superman? Superman tak masuk syurga pun. Sebab Superman duduk bawah, Ultraman duduk kat atas.
Ustaz duk mampu betul. Tarzan untuk syurga, tapi mana ada Tarzan umurnya. Tapi kalau ada orang jahil, dia bolak-balik dalam hutan, orang asli tak boleh hear. Dia bila dia dengar, dia ada radio, dia ada handset, Islam sampai kat telinga dah habis. Dia habis. Orang asli tak dah. Kalau dia pergi sekolah, ada ustaz ataupun dia ada TV rumah, dia ada handset, mai cerita tentang Islam dekat dia, dan dia tahu ada orang Islam, dia habis. Hak ni tak, handset pun tak nak, orang hutan, gajah belah dia, orang hutan belah dia, dia ni mati masuk syurga. Tapi jahil duduk kat kampung, aku tak tahu sembahyang wajib, aku tak tahu sembahyang wajib, masjid bila? Masjid tak nabi. Dia ni patut mati cepat. Orang jahil ni patut mati cepat. Tapi jangan ada lah ni kan. Ni jangan ada. Nak berhenti kat mana tahu? Dia sebab apa? Dia nak pusing. Mula dia cerita yang kawan orang jahil, lepas tu dia cerita pula kawan orang jahil lebih baik daripada kawan orang alim. Jadi dia kena cerita kat alim pula. Tapi memang betul ni. Memang betul kita kawan dengan orang jahil yang mendampingkan kita kepada Allah lebih baik daripada kawan orang yang alim yang menjauhkan kita daripada Allah. Tapi apapun, kawan orang alim itu tak ada khilaf dah. Ini duk bah. Kalau ada masalah yang macam ni, aku kawan ustaz ni nampak gaya ustaz ni kamu, tapi kawan orang jahil nampak bagi ke tak apa kawan ni. Tapi kebanyakan kawan ni ustaz lah, kawan orang alim lah lebih baik. Coba Syekh biasa kata, taklah kawan dengan orang jahil yang mendekatkan diri kepada Allah baik. Kalau begitu kawan dengan orang alim yang dekat diri kepada Allah lebih baiklah. Itu jawapan senang ni. Dia kata, duk kawan dengan ustaz. Baik kawan orang jahil. Kalau orang jahil tu dia lebih dekat kepada Allah, lebih baik daripada kawan ustaz. Kita kata pula, kalau ustaz tu kalau membawa diri kepada Allah mana lebih baik? Kawan orang jahil. Jawab mai. Tak boleh nak jawab. Itu ya. Sebab tu dia Quran hadis ni, Quran hadis dia banyak. Kita kena pandai bawa. Hak ni yang bila kita mengaji ilmu tak ada alat, kita bawa kata. Hak ni kita tak sini, hak ni asalnya hak ni tak sini. Hak ni tak sini. Hak ni dia tak sini, hak ni dia tak sini. Lah ni banyak biji macam tu. Memang kita jumpa kelebihan kita bukan orang jahil lebih baik pada kawan orang alim, memang ada kata-kata ulama. Dan ada kata ulama kawan orang alim lebih baik pada kawan jahil. Ada, cuma kita kena pandai letak. Hak ni yang duk jadi. Orang yang ikut hawa nafsu, bila dia kawan orang jahil, dia akan ambil perkataan ayat ni. Siapa kawan orang jahil lebih baik pada orang alim, dia akan ambil ayat ni. Dia akan ambil itu. Itu yang bahaya. Itu dia kena pandai. Dia kena pandai letak. Banyakkan dah ni duk jadi kita mengaji, kita tak pandai letak. Kita tak apalah kita hadut mengaji ni ustaz macam saya ni. Kerana silap letak habis WhatsApp orang mengaji. Maka betapa hal pula orang yang jahil yang mengikut hawa nafsunya, iaitu terlebih lagi cedera. Dia kata balik dah. Kerana engkau itikad akan dialim padahal pekerjaannya tiada berbetulan dengan yang hak, kerana mengikut ia dengan hukum yang dicenderung oleh hawa, oleh nafsunya jua. Padahal nafsu tiada menyuruh ia melainkan dengan barang yang jadi kejahatan. Innan nafsa la ammaratun bisu. Tu hawa nafsu itu amat mendorong kepada kejahatan. Inilah halnya orang yang alim yang mengikut hawa nafsunya. Okey, itu dia kata macam tu. Maka betapa hal pula orang yang jahil yang mengikut hawa nafsunya. Nampak dia pusing macam saya pusing tadi. Iaitu orang jahil yang ikut hawa nafsu terlebih lagi cedera dan jahat segala pekerjaannya daripada orang yang lain daripada orang yang jahil ikut nafsu. Nampak tak? Hak saya pusing tadi. Saya tak baca ayat bawah tu. Saya pusing dulu. Pusing-pusing mujak kena. Nak abang kata apa? Dan kita duduk pergi pegang, itu kawan orang jahil lebih baik daripada kawan alim. Tak. Kalau kawan dengan orang jahil yang tidak ikut hawa nafsu lebih baik daripada orang alim ikut hawa nafsu, maknanya kalau kita berkawan dengan orang alim yang tak ikut hawa nafsu, lebih baiklah. Itu yang maksudnya. Allah mahfazna min kulli su'in wa muhlikatin bidini wa dunyaya wa akhirati. Allah masturna bisitrikal jamil, amin ya rabbal alamin. Ini doa Tuan Mesin tu.
Kita baca amin. Allahumma hafazna, ya Allah peliharakanlah kami min kulli su'in, daripada setiap keburukan, wa muhlikatin, dan setiap kebinasaan, fi dini, pada agamaku, wa dunyaya, dan dunia kami, dunia aku, wa akhirati, dan akhiratku. Allahumma asturna, ya Allah tutupkanlah kami, bisitrikal jamil, dengan tutupan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekadar tu, dan adapun segala awarid. Jadi sekadar tu dulu. Nanti kita akan menyebut awarid ni yang menghalang kita daripada berbuat ibadat kepada Allah. Jadi sekadar tu dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah ya rabbal alamin. Kama yanbaghi li jalali sultani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala innaka tub alaina ya rabbana innaka antal musta'an. Syur'ani bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa nas'aluka Allahumma al-khaifin wa inabatal mukhbitin wa ikhlasil mujibillah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.